Oi, okey, jurnal untuk 17 hari bulan Jun. Hari Rabu je hari ni. Okey. So Adam rasa banyak benda Adam belajar kan. First thing first, Adam biasanya nak mula dengan bisnes lah. Tapi apa-apa pun, siapa yang dah masuk dalam video ni boleh tekan like dan subscribe dulu. Adam hargai sangat. So kenapa Adam buat macam ni? Sebabnya Adam memang nak provide value dekat orang. Adam kongsi nota harian Adam yang Adam rasa sangat berguna dan Adam akan apply ataupun yang Adam dah apply. Okay, so selemah-lemah tu sekuat-kuat ingatan. So macam mana kalau korang nak bantu Adam, just tekan like dengan subscribe dan komen apa yang korang rasa pasal video ni, input korang. Okay, so Adam rasa hari ni Adam nak kongsi pasal ni lah, kita orang diajar pasal 4 ta. So dalam satu masyarakat, tak nak kita kena try belajar 4 ta. 4 ta ni memang akan buat kita lebih rapat dengan orang lah. So dia ada 4 fasa dalam kita kenal orang. First kali adalah ta'aruf. Ta'aruf ni basically kita berkenalan lah. Arif. So arif ni mengenali lah, mengetahui. So first kali kita kena kenal orang. So ta'aruf ni basically kita kenal dengan orang. Contohnya kita baru masuk tempat kerja baru, kita kenal dengan orang sana sini kan. So nak tak nak kita kena buat, kita kena tegur ke orang kan. Ataupun mungkin kita pindah kawasan perumahan baru apa, kita kena kenal dengan orang sekeliling. Okay, so tu ta'aruf. Lepas ta'aruf, kita kena tafahum. Tafahum ni senang kata faham lah. Entah faham. Okay, so tafahum ni sekali kita kena start kenal satu sama lain lah. So faham satu sama lain. Bila kenal, contohnya korang kenal Adam kan. Adam, okay, just tahu nama. Tapi faham ni tahu, korang faham macam mana personality Adam. Adam ni lebih pada orang yang suka simpan ilmu dan cuba apply kan setiap satu ilmu yang belajar setiap hari. So Adam bila korang dah faham, korang boleh relate dengan Adam. Korang boleh let's say kalau Adam ada masalah, korang tahu macam mana nak tegur ke apa kan. Same goes kalau dalam perniagaan. Andai kata kalau ada orang baru ke apa, korang dah faham dia, korang nak tegur dia, korang nak push dia ke apa, korang tahu ada orang dia boleh, contohnya orang A dia kena pressure kan, kena tekan baru dia gerak. Yang orang B lah, dia tak boleh kena pressure. Kalau nak ni kena encourage dia. Itulah. So tafahum lah. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ta'awun. Ta'awun ni awana, wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa. So maksudnya bantu lah, saling bantu, tolong menolong. So andai kata kalau kita dah faham, kalau kita nak bina hubungan dengan orang, kita kena tolong dia. Macam mana nak tolong? Kita let's say kan, contohnya andai kata fasa ni, contohnya member ni mungkin duit tak cukup ke apa, makanan kita bagi dia duit sikit. Ataupun mungkin member dalam masa ni orang nak minta tolong apa, dia dah selesa dengan kita, dah tak kenal kita, dah faham, kita dah kenal, kita dah faham dia macam mana. So nak bantu tu kan, kita dah ada kepercayaan. Dan last sekali adalah takaful. Takaful ni basically orang tu tak minta pun tolong, tapi kita dah memang bantu dia. Contohnya mungkin dia tengah ada masalah kan, tengah sedih ke apa, dia tak minta pun tolong, tapi kita datang, kita tanya dia okey tak, macam mana kan. Sebab kita dah faham dia macam mana, kita dah biasa tolong dia. So takaful ni kita tolong tanpa dia minta lah. So kita tolong bagi semangat. Kita dah tahu macam mana nak bagi semangat dekat dia semua kan. Itu contoh lah. Okay, so 4 tak kan. Tak. Okay, first sekali ta'aruf, lepas tu tafahum, ta'awun, takaful. Mula kena kenal orang tu, lepas tu kena faham orang tu, lepas tu kita kena tolong. Lepas tu kita kena dalam satu fasa ni kita tolong tanpa diminta lah. Okay, so kalau korang rasa benda ni guna, just tekan like, jangan lupa tekan like and subscribe. Okay, so itu input pertama lah yang Adam rasa Adam nak kongsi. Yang kedua, Adam rasa Adam nak kongsi pasal ni lah, pasal tekanan lah kan. So orang ramai stres lah bila hidup ni tertekan. Tapi hidup ni memang tertekan kan. So perkongsian ni macam ni sebenarnya.
a great wine that will not be produced if there are no grapes. There has been pressure, there has been tekanan. So arak yang elok dia takkan terjadi kalau anggur tu dia tak diperam, tak ditekan, dihancurkan semua. So bila dah ni baru dia akan hasilkan arak yang menghayalkan. Sama gak dengan pewangi. Andai kata pewangi ni, andai kata kalau bunga kita tak hancur-hancurkan dia, kita tak dapat bau dia, betul? So nak tak nak kita kena pressure bunga tu baru dapat kan. Sama gak dengan diamond. Batu ke pasir kan, andai kata kalau kita tekan, andai kata kalau dia tak ditekan semua, dia takkan jadi diamond. So nak tak nak memang kena pressure. So ayat ni Adam teringat satu ayat ni. Okay, Adam memang saya sebut Quran dalam bab Adam. So ayat dia bunyi macam ni lah. Kau boleh cari dalam Quran muka surat 24. Ayat ni memang Adam selalu baca lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan maksud macam ni ya. Syarakallahu lazim. Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan. First, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. So Allah sendiri dah tekankan lah, hidup kita ni memang kita akan diuji and di pressure. So nak tak nak memang benda tu normal, tapi at the end apa yang Allah cakap, dan sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. So Allah tutup ayat ni memang nice lah kan. So kalau korang sabar, memang korang akan dapat kabar gembira lah. Basically korang kena baca lah ayat yang sampai habis 156 hingga 157. So bunyi dia macam ni, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah orang yang memperolehi keampunan dan rahmat daripada Tuhannya, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. So sabar kan. Zikir dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So jangan stres sangat lah kalau hidup ni tekan kita ke apa. Sebab kalau hidup tekan tu memang Allah bagi kita supaya at the end Allah cakap akan dapat kabar gembira. Kabar gembira tu apa? Kabar gembira tu andai kata kita sabar, kita ingat, kita sedikit inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ni milik Allah dan kita akan kembali pada Allah kan. Tak semestinya untuk hormati benda ni kan. So Allah cakap dia akan dapat keampunan dan dia akan mendapat petunjuk. And petunjuk tu dalam hidup kita ni is a very strong word lah. Sebab nak dapat petunjuk dari mana? Sebab ramai orang masih lost dalam hidup kan. And petunjuk ni tak semestinya untuk agama kan. Petunjuk ni maksudnya kalau kita ada masalah, Allah tunjuk kita macam mana jalan untuk keluar kan. So nak tak nak kita kena banyak sabar dalam hidup kita. So itu key point yang kedua. Benda yang kedua yang nak kongsi. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Okay, yang ketiga Adam rasa Adam nak kongsi ni pasal perniagaan. Adam perasan kan, Adam banyak train orang baru kan. Sebelum ni kan 7 orang dah Adam pernah train. 7 dah boleh hilang kiraan. Yang dah ada tim besar ni tak cakap lah. Kalau yang dah ada 10 orang ni, berapa orang diorang dah latihan, memang diorang dah faham lah macam ni. Tapi Adam rasa all in all memang ramai akan tumpas dalam perniagaan kan. Mungkin masalah keluarga, masalah kewangan, masalah tak yakin dengan diri. Tapi apa-apa pun Adam perasan memang nak tak nak, satu benda yang memang jadi key important adalah masalah tu biasanya datang daripada attitude diri tu kan.
Andai kata kalau ada masalah, dia boleh sabar tak dengan masalah tu kan. Nak buat perniagaan, dia boleh sabar tak? Ke dia nak buat perniagaan hari ni, esok dah kaya kan? Buat perniagaan hari ni, tahun depan dah jadi Elon Musk, dah jadi Jeff Bezos, tak boleh lah kan. So the main important thing is attitude lah kan. Kalau kita macam baru-baru ni ada kita orang baru kita orang baru keluarkan daripada syarikat, budak baru masuk, tak sampai seminggu pun kita orang buang dia daripada kerja sebab tengok dia ni malas, dia ni asyik buat pada penat semua kan. Memang semua orang penat, memang dia penat, tapi semua orang pun penat kan cerita dia. And dia pun asyik datang lambat and all that. So kita nak kita tak nak simpan orang yang buat perangai, so kita buang lah. So the thing is same goes to every problem lah. Kalau cakap perniagaan ni susah semua kan, soalannya dia ada tambah ilmu tak? Dia ada tak inisiatif untuk kerja lebih keras? Macam ada konsisten semalam kan, kerja keras dengan sabar. Dia ada kerja keras tak? Dah kerja keras tu dia sabar tak kan? Tapi most of the time kalau ada tengok yang tumpas ni, basically masalahnya bukan sebab tak sabar, sebab tak kerja keras pun. So kau dah malas, kau tak sabar kan, memang tak dapat hasil dia kan. So memang sebab benda ni Adam boleh nampak kenapa orang cakap orang yang paling kaya dekat dunia ni biasanya 1% nya. Sebab memang sikit sangat orang yang kerja keras dan orang yang sabar ni. So bagi yang view Adam ni, Adam harap korang try lah bina attitude kan. Bangun awal, first ni memang start dengan bangun awal lah kan. Kalau bangun awal pun susah, memang hidup ni kalau dekat tempat kerja Adam ni, kita orang panggil memang bangsat lah kan. Memang teruk lah saya kata. Sebab kalau korang bangun awal pun tak boleh, rasanya macam benda-benda lain nak datang awal semua, macam mana kan. Start bina attitude kan. Dari situ korang boleh bina mindset korang. Korang usaha tak kan. Kalau macam mana ramai orang cakap nak ubah hidup, tapi diorang tak nak ubah diri diorang kan. It doesn't work that way lah kan. Senang kata, andai kata kalau macam kau nak pergi 200 km per jam, tapi kau tak ubah diri korang kan. Kalau andai kata kalau korang tak ubah diri korang menjadi Ferrari, macam mana nak pergi 200 km lebih kan. Contoh lah, sama ke nak hidup. Andai kata kalau diri korang tak kaya dengan attitude, dengan sikap yang bagus, sikap orang hebat, mindset orang hebat, macam mana korang nak ada harta seperti orang hebat, betul tak? Itu one thing yang so betul lah kan tuan saya cakap kan, attitude move the product, attitude move the country, attitude move the company. Memang semua benda attitude je kan. Orang beli barang pun sebab attitude kita kan. Macam mana kita jual barang pun sebab attitude lah. Alhamdulillah. Boleh komen, yarhamukallah. Okay. Lepas tu point nombor 3 lah. Like, jangan lupa like, subscribe juga. Okay. Yang ketiga, yang keempat, Adam rasa Adam nak kongsi pasal the golden circle lah. Sebab the golden circle ni memang Adam pasal sebenarnya Adam dah apply benda ni dah sebelum Adam diperkenalkan konsep golden circle tadi dekat perkongsian kan. So golden circle ni basically dia ada 3 bulat dalam bulat lah. So dalam bulat pertama tu dia tulis why, bulat kedua tu dia tulis how, yang bulat ketiga dalam tu dia tulis what lah kan. So benda golden circle ni lebih pada menjualan. So first kali kita bagi tahu kenapa kita buat benda tu dan macam mana kita nak capai benda tu dan apa yang bantu kita kan. So contohnya Apple dia cakap kenapa dia buat Apple ni, basically dia buat kita nak cabar satu status quo dan untuk bagi semua sama rata kan. So itu why dia kan. So macam mana dia nak buat, dia nak bagi semua orang dapat pengalaman yang sama dengan gadget yang sama hebat kan. Semua orang dapat yang hebat kan, tanpa orang kaya ke orang miskin dapat pakai ke kan. So
macam mana dia nak bagi semua orang pakai semua orang dapat pengalaman yang sama, tak kisah kaya ke miskin kan. So apa yang orang buat, dia orang buat phone yang bagus, so nak beli tak macam tu lah. So sebenarnya perasan tak perasan, sebenarnya Adam dah pernah apply benda ni dah. Masa Adam jual benda murah dulu, Adam cakap Adam kenalkan diri. So Adam cakap kenapa Adam buat benda ni. So basically Adam ni student UIA, tapi basically Adam nak belajar buat duit. So Adam mula ambil pengalaman di jalanan. Ni sebelum Adam masuk altar lagi kan, Adam buat benda ni. So macam mana Adam nak buat benda tu, Adam jual barang, Adam jual makanan ni just untuk ambil pengalaman lah. So Adam jual benda kecil dan makanan untuk ambil pengalaman. So apa yang Adam so apa barang dia? So barang dia Adam cakap so kali ni lah Adam just ada bawa makanan, apa kata cuba dulu kan. So try lah satu, ambil satu, kalau suka boleh beli banyak lagi daripada Adam kan. Macam tu lah konsep dia. So benda ni Golden Circle ni diperkenalkan oleh Simon Sinek. Boleh cuba cari lah, Adam malas nak je. Simon, SIMON SINEK kan, Simon Sinek. Okay, so Simon Sinek ni basically dia perkenalkan Golden Circle ni dan boleh apply lah. So apa-apa pun, contohnya korang nak jual apa, nak jual apa-apa pun sebenarnya senang je kan. Macam mana korang boleh jual diri korang dan produk korang kan. So first of all kena ingat jual diri dulu, lepas tu jual produk, lepas tu baru jual syarikat. So tu aja Golden Circle. Okay, Adam rasa Adam tak nak kongsi banyak sangat sebab Adam nak gerak dah 16 minit dah pun video ni. Okay, apa-apa pun just jangan lupa tekan like dan subscribe, dan kalau korang rasa benda ni bermanfaat boleh kongsi dengan kawan-kawan korang lah. Okay, Assalamualaikum.